Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Apa khabar? Aku harap korang semua sihat lah. Pertama sekali aku nak minta maaf sebab lama tak upload video dekat YouTube. Sebab sekarang ni dekat tempat aku ni musim hujan. Dan dalam masa yang sama kita masih dalam PKP. So aku tak boleh nak pergi memancing. Ada juga aku pergi memancing sebelum PKP tapi aku belum edit video. Malas nak edit. Jadi untuk video kali ni aku nak buat unboxing dan review tentang reel BC aku yang terbaru daripada Daiwa, iaitu Zillion SV TW1000L. Okay, dekat atas kotak ni korang boleh nampak tulisan 21 Zillion SV TW1000L. 21 merujuk kepada tahun ni, iaitu 2021, sebab Zillion ni dikeluarkan pada tahun ni. Kemudian SV merujuk kepada spool dia, iaitu super versatile, yang mana membolehkan kita cast lure yang ringan sampailah lure yang berat. Pelbagai kegunaan lah. Kemudian 1000 merujuk kepada model ni. L pula merujuk kepada ratio 6. Aku punya ni ratio 6. Okay, tanpa membuang masa, kita buka kotak, tengok apa ada kat dalam. Okay, ada reel ni dalam plastik. Lepas tu ada warranty card. Yang lain tak payah tengok sebab tulisan Jepun. Aku sendiri pun tak faham. Lepas tu aku dapat free gift soft rock daripada seller. Okay, mula-mula sebenarnya aku nak beli Daiwa Stiz A. Tapi sebab keluar pula yang ni, aku berkenan dengan dia punya design. Aku belilah yang ni. Harga pun murah 300 daripada Stiz A. Yang ini korang boleh dapat harga dia dalam 1080 sampai 1200 lah kot. Okay, korang tengok. Bagi aku, ni rupa bentuk reel ni. Dia warna silver. Dia sangat ringan. Color dia pun ala-ala Shimano. Okay, sebelah sini korang boleh nampak tulisan Zillion SVTW. Dekat sini ada tulis Hyperdrive. Sini pula Zion Star Drag. Lepas tu di bawah dia pula UTD, Ultimate Tournament Drag. Dekat sini ada tulisan ratio dia 6.3. Sebelah kanan pula ada logo Daiwa. Ini dia punya magnetic daripada 0 sampai 20 tu. Kemudian ini dia punya T-wing system. Dekat sini ada tulis SV Boost G1 Duralumin. Kemudian reel ni dia made in Japan. Ini dia punya lock dengan unlock lah kalau nak buka side plate. Okay, kalau made in Japan ni dia pakai aluminium gear. Ni reel pertama akulah made in Japan. Kalau yang US punya version dia made in Thailand tapi pakai brace gear. Okay, jadi aku pergi kepada satu persatu spesifikasi reel ni. Kita tengoklah dekat belakang kotak, senang. Okay, untuk tahun 2021, Daiwa memperkenalkan konsep Hyperdrive design yang mana dia merangkumi 4 konsep. Tapi dekat sini ada tulis 3 je. Okay, yang pertama Hyperdrive DG Gear. Yang kedua Hyper Tough Clutch. Yang ketiga Hyper Arm Housing. Yang dia lupa tulis Hyper Double Support. Aku pun tak tahulah kenapa. SV Concept, TWS, SV Boost. Okay, untuk aku punya ni dia pakai 1000L ni dia ratio 6:1. Berat reel 175 gram. Sama berat dengan Shimano Metanium 2020. Max drag dia 5 kg. Dia menggunakan UTD, iaitu Ultimate Tournament Drag. Okay, untuk ratio 6 ni setiap karawan penuh dia tali akan bergulung sebanyak 67 cm. Dan reel ni dia mempunyai 8 ball bearing. Tapi aku tak pasti CRBB ke bearing biasa sebab Daiwa tak ada pula bagi tahu. Okey, yang untuk Hyperdrive design ni yang dia lupa tulis ni ialah Hyper Double Support. Okey, aku nak bagi tahu tentang pilihan ratio lah. Okey, untuk reel ni dia ada 4 pilihan ratio. Kalau ratio 5 1000 PL. Kalau ratio 6 1000 L. Kalau ratio 7 1000 HL.
dan ratio 8 1000 XHL. Jadi buat masa ni aku ada ratio 5 dan ratio 7. Ratio 7 banyak. Aku tak ada ratio 6, jadi aku belilah yang ini ratio 6. Kemudian reel ni dia menggunakan Zion Stardirect. Zion ni teknologi yang dikeluarkan oleh Daiwa lah, yang mana diperbuat daripada karbon rasanya. Dia sama kuat macam magnesium tapi dia lebih ringan. Kalau Shimano dia guna CI4 kan, Daiwa dia guna Zion. Lepas tu panjang handle dia ni pula ialah 90mm. Jenis drag dia Ultimate Tournament Drag yang smooth lah. Kemudian ini nama dia Zero Adjuster. Nama lain dia Tension Knob lah. Daiwa sarankan kita jangan kacau lah ni. Tak payah kacau. Kalau tukar-tukar umpan, korang hanya perlu adjust dia punya brake. Dekat sini sebelah kanan ni. Brake dia daripada 0 sampailah 20. Ada bunyi klik juga. Jangan kacau. Kemudian dekat spool dia ni ada tulis SV Boost. SV ni nama spool ni lah. Boost ni nama SV Boost ni dia punya sistem braking yang diperkenalkan oleh Daiwa, yang mana brake yang baru ni dia ada 2 tahap yang membolehkan kita cast lebih jauh tanpa mengalami backlash. Okey. Dia punya spool ni pula diperbuat daripada G1 Duralumin Extra Strong. Maksudnya dia ringan tapi kuat. Saiz dia punya spool ni 34mm. Apa lagi ya? Kemudian nak cerita tentang ni lah, dia punya hyperdrive design. Okey, hyperdrive design ni, yang pertama hyperdrive DigiGear. Okey, kalau untuk DigiGear ni, kalau korang tengok dalam Tackle Advisor, dia ada tunjuk perbandingan gear baru ni dengan gear lama. Ini dia guna gear aluminium sebab Jepun punya kan, made in Japan. Gear dia lebih banyak gigi tapi dia masih tebal. Jadi bila karau tu terasa smooth, dan sebab dia tebal jadi dia lasak lah walaupun dia aluminium. Kemudian konsep yang kedua, Hyper Tough Clutch. Ini merujuk kepada dia punya tambar. Tambar ni dia tak ada free play, dia solid lah, tak ada goyang-goyang. Kemudian Hyper Arm Housing. Okey, Hyper Arm Housing ni merujuk kepada dia punya full metal body, aluminium alloy. Dia punya mainframe ni, dia punya side plate sebelah kiri, side plate sebelah kanan full aluminium. Tapi dia ringan. Kemudian yang diorang tak tulis kat sini pula, Hyper Double Support. Hyper Double Support ni ialah dekat pinion gear tu sebelah kiri ada satu bearing, sebelah kanan ada lagi satu bearing. Jadi fungsi bearing ni ialah untuk support pinion gear supaya karawan tu terasa lebih smooth, dan untuk mengelakkan main gear daripada bengkok kalau kena asak dengan ikan-ikan monster. Kemudian sebelum aku terlupa, TW ni dia punya level wing ni, T-wing system. Bila kita tekan, tali akan masuk ke lubang yang besar ni. Bila kita karau, tali akan masuk balik ke lubang yang kecil ni. Ini nama dia T-wing system. Okay, kelebihan T-wing system ni, dia dapat mengurangkan backlash, dan dalam masa yang sama bila kita cast tu, tali lebih senang keluar. Jadi cast tu lebih jauh lah, lebih jauh dan backlash. Jadi bantuan SV Boost dengan T-wing system ni membuatkan kita boleh cast dengan lebih jauh tanpa mengalami backlash. Okey, sistem brake pula dia menggunakan magnetik lah. Rasa semua reel Daiwa kot guna magnetik rasanya lah. Korang tak payah buka side plate, korang hanya perlu adjust ini. Jadi tak payah kacau dia punya zero adjuster ni, adjust sini je. Tapi aku tengok ada je orang kacau. Okey, kemudian aku nak bagi tahu tentang pro dengan cons, iaitu kelebihan dan keburukan reel ni. Okey, kelebihan dia, apa yang membuatkan aku suka tentang reel ni, ialah yang pertama, dia punya design yang baru ni.
Pegang sedap. Sedap pegang ni. Lepas tu dia ringan. Lepas tu warna dia bagi aku cantik lah, menarik. Kemudian yang paling aku suka, ini dia ada drag clicker. Bunyi dia boleh tahan lah, kuat. Lepas tu reel ni salt water fine. Jadi kalau nak guna untuk air masin tak ada masalah. Cuma kalau dia pakai bearing biasa, korang upgrade lah ball bearing dia tu. Lepas tu apa yang aku tak suka pasal reel ni, ini je lah kot. Dia punya knob ni sangat kecil. Bagi aku sangat kecil lah, sebab aku punya reel lain semua knob besar. Tengok aku pegang, satu ibu jari, satu jari telunjuk. Nak letak dua macam alah. Jadi untuk mengatasi masalah ni, aku dah beli handle baru. Aku malas lah nak beli knob, aku beli handle terus pasang, bagi matching sikit dengan color ni. Aku nak tunjuk pun belum sampai. Hari Isnin kot sampai. Hari ni hari Sabtu. Jadi itu sajalah review daripada aku. Okey, sekejap aku nak beritahu. Sebenarnya aku dah test pakai tali ni. Sebab spool dia tak berapa dalam. Aku test pakai tali Sunline ni, X4 20LB. Nak pakai tali tebal-tebal nanti sikit je boleh masuk. Aku ni nak pakai tali halus pun aku takut putus, sebab aku banyak main heavy cover. Aku rasa dalam 60-70 meter kot boleh muat, tak kira lah. Kemudian aku ada baling ni, katak ni berat dia 7 gram. Yang ni aku rasa 6 gram. Yang ni pula 5 gram. Jadi aku baling untuk tali 20LB X4 dengan pair dengan rod 514. Aku tak ada tali halus dari ni, dan aku tak ada rod halus daripada itu. Jadi bila aku baling 3 umpan ni, jauh lah pergi. Jig 3 gram pun ada aku test. Tapi mungkin kalau 3 gram tu dia akan lebih jauh kalau aku guna tali-tali UL, rod UL. Sebab kecil sangat kan. Ini bukannya BFS punya reel. Jadi itu sajalah daripada aku. Jadi tak menyesal lah. Sebab malam tadi pun aku tengok review daripada Tackle Advisor. Memang recommended lah reel ni. Harga pun tidaklah terlalu mahal. Jadi sebelum aku habiskan video ni, aku racun sikit lah bunyi. Okey, terima kasih kerana sudi menonton, dan korang jangan lupa untuk like dan subscribe video aku. Terima kasih. Habis PKP kita fish on. Okay, Assalamualaikum.